Subhanallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada malam ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin.
Al-Muhtaram yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Fadil Tuan Nazir Masjid At-Taqwa, Kampung Bukit Kapar. Seterusnya saf kepimpinan para ahli jawatan kuasa masjid lantikan yang baharu. Seterusnya para imam, Bilal Siap, para tok guru, para alim ulama, para asatizah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, jemaah At-Taqwa yang penuh bertakwa insya-Allah, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, pertama je nak buat selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada tahun Masihi yang baharu. Semoga berazam dengan azam tahun baharu, dan pastikan kita tahu apa yang kita nak capai, tuan-tuan. Carilah ataupun letakkanlah apa-apa azam untuk dicapaikan. Tapi jangan pergi letak pula, Ustaz, azam saya pada tahun ni adalah azam tahun lepas. Masuk tahun baru lagi, azam tahun lepas. Setiap tahun, tuan-tuan, sebut benda yang sama je lah. Cuba tukar nama je lah, jadi Muhammad Azamuddin. Sebab apa? Azam dalam beragama, kerja dia apa? Berazam saja. Jadi pastikanlah, tuan-tuan, adalah apa-apa yang kita nak dapat, kita nak capai kan. Untuk dunia kita boleh capai. Jadi tuan-tuan, untuk akhirat lagilah kena capai. Mudah-mudahan kita bersemangat sampailah ke akhir hayat. Sebagaimana bunyi letupan di luar tu, tuan-tuan, semangat. Macam itulah semangat kita, insya-Allah. Baik, tuan, jadi insya-Allah kita dah pun berada pada malam yang ke-15 Jamadil Akhir. Yang mana, tuan-tuan, salah satu daripada hari putih. Dan mungkin juga ada yang berpuasa semalam, mungkin ada yang berpuasa hari ini, mungkin ada yang berpuasa sekarang, tuan-tuan. Puasa apa? Puasa mulut lah. Terus mulut diam, dengar kan. Jadi insya-Allah, kalau katalah kita berkemampuan, esok kita berazamlah untuk berpuasa, tuan-tuan. Niatkan sekarang awal-awal, kalau lah kata nak puasa. Jadi kalau katalah nak bercuti lah, Ustaz, saya nak bercuti, kalau nak pergi sana sini tak sonok lah kalau puasa. Tak apa, tuan-tuan, pergilah kepada hari Isnin kan. Esok Ahad, lusa hari Isnin. Tak boleh juga, Ustaz, saya bekerja. Habis tu bila nak puasa, tuan-tuan, dalam kubur ke? Kata kalau hari kerja pun kita bagi alasan kerja, hari cuti pun bagi alasan cuti. Dan tu bila nak puasa kan. Jadi sama-samalah, tuan-tuan, lazimkan diri kita untuk berpuasa. Dan tuan-tuan, saya ingin mulakan dengan satu petikan hadis. Bukan serangkap pantun lah, kita bukan nak buat komedi, tuan-tuan kan. Jadi kita nak mulakan satu petikan hadis ni, yang mana, tuan-tuan, saya kira mungkin tuan-tuan dah tahu dah. Mungkin dah pernah dengar, tuan-tuan. Tapi bagi yang dah pernah tahu ni, dia kena buat-buat macam first time dengar. Oh ya ke, Ustaz? Oh, baru saya tahu. Macam tu, tuan-tuan. Baru kita bersemangat nak cerita. Kalau tuan-tuan buat muka, orang ni dah tahu dah, Ustaz. Kita pun rasa letih, tuan-tuan, nak cerita. Tapi tak apalah, sama-sama buat peringatan lah. Iaitu hadis ni, hadis Al-Bukhari nombor 1981, hadis yang sahih. Yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW berwasiat kepadanya bisalas, dengan 3 perkara. Pertama apa? Siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Ni kebetulan lah, tuan-tuan, esok ni 15. Nak kata takdir kita kan. Jadi kita cubalah lazimkan puasa, tuan-tuan. Pada tahun ni, azam tahun baru, banyakkan sikit berpuasa. Cuba kita bermuhasabah, tuan-tuan, tahun lepas berapa hari je kita puasa? 30 hari, Ustaz. Itu puasa wajib. Memanglah kena puasa. Kita sebut puasa sunat kan. Berapa hari kita puasa, tuan-tuan? Tepuk dada, tanya iman. Jangan tuan-tuan test pula tepuk dada, tak payahlah. Maknanya muhasabah lah kan. Berapa banyak kita berpuasa? Jadi nak sebut puasa ni, tuan-tuan, orang sebut senang, tapi nak buat tu yang payah. Kan? Sebab apa? Tak ramai yang sanggup walaupun tak ada modal pun. Berbanding kalau sedekah, kena ada modal. Tapi puasa ni apa modal, tuan-tuan? Siap dapat aset lagi. Kan? Dapat jimat duit lagi. Tak payah makan. Dapat jaga badan lagi, tuan-tuan. Tapi tak ramai yang sanggup. Kerana apa? Kerana perlukan pengorbanan. Jadi kalau boleh tahun baharu ni kita lazimkan, banyakkan sikit puasa-puasa sunat. Dan sambil kita buat sekali, tuan-tuan, ajaklah keluarga kita buat. Baru ada semangat sikit. Kan, sama-sama kita iftar. Kan, sama-sama kita berbuka. So bagi yang tak mampu tu tak apalah, tuan-tuan.
Cuba dulu. Jangan terus give up, tak puasa. Cuba dulu. Kan, tuan-tuan dengar azan, tuan-tuan buka puasa. Yang mana yang sah tu sah lah. Yang mana dengar azan, buka puasa tak sah pun tak apalah tuan-tuan. Sebab apa? Dia buka azan, dengar azan zuhur, bukan azan maghrib. Tak apalah, yang penting dia cuba. Kan, sekurang-kurangnya dia cuba daripada tak buat langsung. Yang penting dia cuba tuan-tuan. Jadi tahun baru, semangat baru insya-Allah. Bukan isteri baru tuan-tuan, semangat baru insya-Allah. Baik, kemudian yang kedua, wa raka'atay duha, 2 rakaat duha. Ini pun sama tuan-tuan. Kita dah sebut dah solat duha ni kita selalu kita dengar. Tetapi persoalannya, adakah kita istiqamah? Adakah kita istiqamah? Jangan kata salah sebut tuan-tuan jadi isteri qamah nanti. Lain macam tu. Istiqamah tuan-tuan. Adakah kita berterusan? Katalah hari-hari kerja mungkin tak sempat. Katalah kan terlalu sibuk kan. Padahal nak pergi buang air 10 minit ada masa. Kan nak pergi solat duha 2-3 minit tak sempat. Tak apalah, sangka baiklah. Tapi hari-hari cuti kita buat apa? Kan, kalau ada masa nak pergi ke sana sini, kan, shopping sana sini, makan lepak semua tuan-tuan, takkanlah kita nak bersolat duha tak sempat. Jadi bukan soalan tak sempat, kita tak nak ataupun tak mahu, tidak cuba pun nak solat. Jadi lazimkan tuan-tuan, buatlah, jadikan satu kebiasaan. Dan sambil-sambil kita buat ni tuan-tuan, jangan lupa lah ajak family buat. Buat sama-sama tuan-tuan. Saya share sikitlah satu benda tuan-tuan. Ni sama-sama kita ambil iktibar. Baru-baru ni pada hari Christmas yang lepas, pada hari Christmas tahun lepas, mana saya dijemput untuk buat satu program. Tuan-tuan, saya ni selain daripada berkuliah, mengajar di sekolah, saya juga sebagai kata macam konsultan lah, kecil-kecilan, yang kita buat program di sekolah-sekolah. Tapi yang ni dia surau yang jemput. Kita buat program dengan anak-anak yang peserta 60 orang daripada tahun 1 sampai tingkatan 4. Jadi tuan-tuan, nak diringkaskanlah, program tu pagi sampai petang. So dalam tu ada 3 slot. Salah satunya adalah tahsin solat, memperbaiki solat. Dalam slot tu tuan-tuan, soalan biasa yang orang tanyalah. Kan, mana-mana facilitator ke konsultan dia akan tanya, berapa ramai yang solat subuh kan pagi tu. So saya pun tanya soalan yang sama, tapi saya suruh yang dah solat tutup muka, yang dah solat, supaya saya ni dapat kenal pasti siapa yang tak solat. Kerana saya beranggapan tak ramai dah yang tak solat, so kita boleh kenal pasti siapa dan kita nak jumpa lepas habis program. Tapi tanpa disangka-sangka, yang menutup muka tu, yang solat tak sampai separuh. Tak sampai separuh tuan-tuan. Saya ingat lagi. Yang mana yang menutup muka tu kebanyakannya budak-budak yang kecil, sekolah rendah lah, yang boleh kata tak balik lagi lah usia dia. Tapi yang tak solat tu budak-budak besar, keluar jerawat, yang keluar halkum. Kita nampak lah kan, kenal pasti. Jadi bila kita memang terkejut dan tanyalah soalan dengan anak-anak tu kan, kamu ni tak solat subuh ni, mak ayah kamu tak tanya ke kamu tak solat? Majoriti tuan-tuan dia geling kepala. Maknanya mak ayah, bukan tuan-tuan lah, bukan saya nak salahkan tuan-tuan, cuma nak kongsi lah. Mak ayah mereka tu tidak pun mengambil tahu tentang anak-anak berkenaan solat. Jadi tuan-tuan, cuma nak cerita, ambil iktibar anak-anak ni tuan-tuan. Bila kita sebagai guru di sekolah, kita sekolah je lah kita boleh didik macam-macam, bagi nasihat, bimbingan, motivasi. Tapi sampai je dia ke rumah, maka dia perlukan sokongan daripada keluarga tuan-tuan. Kalau mak ayah pun tak ambil tahu, ni baru solat wajib, bukan ibadah yang lain. Kan, baru solat fardu tak buat. Belum kata lagi yang buat tu tak sah. Itu lain cerita lagi. Jadi bila mak ayah sendiri pun tak ambil tahu, maka siapa lagi yang ambil berat tuan-tuan? Jadi itulah nak kongsi dengan tuan-tuan, supaya kita ni ambil tahu pasal anak-anak. Dan lagi satu, pantaulah penggunaan handphone tuan-tuan. Setakat ni yang kami buat program, boleh kata hampir semua program lah, pelajar yang bermasalah, yang kenal pasti masalah ni, berpunca daripada handphone. Dengan kata-kata yang kesat, yang dia biasa sebut, rupanya dia tengok video, dia tengok orang share video-video yang sebut benda tak elok. Dia ada yang terjebak dengan video-video yang tak betul. Benda yang itulah yang lucah tuan-tuan pun ada juga. Seawal budak sekolah rendah, bukan sekolah menengah lagi. So bila kita siasat, rupanya baru tahu tak ada pemantauan dalam penggunaan handphone. Mak ayah bagi bebas, bagi handphone, bagi internet seawal tahun 1-2 tuan-tuan. Saya pun mengajar tahun 2.
Pelajar saya pun ada tuan-tuan, gunakan handphone sampai tak ada pemantauan. Sampai dan kita nampak perbezaan. Perbezaan apa? Dia bercakap tu dengan perkataan yang agak kesat lah. Ya, dengan benda tak elok sebab dia tak sedar. So kita lah tuan-tuan kena pantau, kena ambil berat. Jangan sampai dah kena baru nak menyesal. Pastikan kita mencegah daripada kita merawat. Jadi ini yang kedua, solat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, wa an autira qabla an anam. Witir sebelum tidur. Jadi ini pun kita dah pernah bincang. Jadi tuan-tuan sama-samalah kita cuba berazam tahun baru, semangat baru, kita cubalah istiqamah 3 amalan tadi. Saya ulang tuan-tuan apa amalan? Pertama puasa, khususnya puasa hari putih dan umumnya puasa-puasa yang lain, Isnin Khamis dan sebagainya. Kemudian yang kedua, solat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, witir. Witir ni depends, ikut pada tuan-tuan. Kalau kata tak mampu nak bangun pada pagi, maka witir sebelum tidur. Kalau kata mampu bangun pada pagi dah biasa berqiyamul lail, so lebih baik kita buat pada penghujung. Yang penting kita buat tuan-tuan. InsyaAllah. Kita sambung tuan-tuan perbincangan kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Jadi kita masih lagi pada bab yang ke-11 berkenaan dengan salam. Berkenaan dengan salam tuan-tuan, yang mana kita dah pun bincang sampai sunnah yang ke tak silap 49. Kita masuk pada sunnah yang ke-50 malam ni insya-Allah. Maknanya separuh tuan-tuan. Satu part dah habis dah. Kita masuk ni part yang kedua. Qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah ke-50 iaitu berkenaan salam, meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah orang lain. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Basar berkata bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan apa tuan-tuan, pintu di telanggar tu. Apa kata? Tu namanya langgar pintu tu. Di hadapan pintu rumah sesuatu kaum, baginda tidak menghadapkan wajahnya ke pintu tersebut. Baginda akan berada di sisi kanan ataupun kiri pintu, lalu ucapkan Assalamualaikum. Ini kerana rumah pada masa itu belum lagi memiliki tabir. Maknanya tak ada tuan rumah. Hadis sahih riwayat Abu Daud nombor 5186. Baik. Jadi apakah dia punya sunnah? Kita tuan-tuan bila mana berada di rumah seseorang, tak kira lah pintu ke, pagar ke. Jadi kita berada biasanya berhadapan. Kita akan berada di hadapan pintu. Sebab dah biasa macam itulah, lebih kepada adat. Dan menjadi kebiasaan, kita kalau berada di depan pagar, kita bunyikan loceng, so tuan rumah tu ataupun wakil keluarga tersebut akan buka pintu. So bila mana kita berada depan pintu, depan-depan, berhadapan. Jadi bila dia buka pintu tuan-tuan, maka mungkin akan kelihatan sesuatu yang tidak sepatutnya. Kan? Jadi tuan-tuan pun katalah ternampak sesuatu yang mengaibkan. Contohlah nampak aurat tuan-tuan. Tuan-tuan pun tutup astagfirullah. Tengok macam tu pula. Maknanya kita daripada kita nak buat macam tu, lebih baik kita berdiri di belah kanan ataupun kiri pintu. Maknanya apa? Supaya bila dibuka pintu, so kita akan nampak sangat minimum. Kalau ternampak pun sangat sedikit benda-benda yang mengaibkan. Sebab rumah, so biasa orang dalam keadaan yang selesa kan, selesa dia. So dia tak biasa nak terus nak menerima tetamu. So dia akan siap-siap dulu kan. Jadi kita bila mana dibuka pintu, so mungkin akan ternampak sesuatu yang tak sepatutnya lah. Mungkin pakaian bersepah, mungkin yang biasanya tak menutup aurat lah kan, keluarga yang ni yang perempuan tak menutup auratnya. Jadi perkara ini kita nak elakkan. Sebab tuan rumah tu tak bagi lagi kita izin nak masuk. Kecuali kalau dia kata boleh masuk, itu lain. Jadi selagi mana dia tak bagi izin, so kita nak berdiri kat mana? Sama ada kanan ataupun kiri. Kenapa kanan atau kiri? Ikut pada kedudukan pintu. Katalah pintu tu dia belah kiri, so kita ni berdiri kat belah kanan. So bila dia buka pintu, so kita ni akan nampak ni, mungkin nampak dinding tepi je kan, mungkin nampak sikit. So tuan rumah pun tak nampak siapa yang bunyikan loceng tadi. So dia akan keluar. So bila dia keluar, dia akan nampak, oh dia ni. So maknanya itu tujuan dia. Sama je kalau kata pintu tu kat belah kanan, so kita berdiri ni kat belah kiri. Samalah maknanya kedudukan, maknanya keadaan dia sama. Kita berada ni di opposite, di berlawanan daripada arah
pintu tersebut. So bila dia buka pintu, kita akan nampak sesuatu yang sangat minimum kalau ternampak pun. Dan kemungkinan tak nampak apa-apa. Kita nampak dinding tepi je. Jadi dia akan keluar, dia akan tengok siapa yang ketuk pintu, siapa yang bunyikan loceng. Jadi itu tujuan dia, tuan-tuan. Jadi kalau kata dia tak berikan masuk, dia tak izinkan kita masuk, so kita kena balik. Sebab itu hak dia. Kan dia tuan rumah, so dia ada hak nak sebutkan, dia nak kata apa pun dia ada hak. Kita kena terima, kita kena akur, tuan-tuan. Jadi itu antara adab yang kita perlu amal. Dan itulah yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Yang ni apa? Adab seseorang berdiri di sisi kanan ataupun kiri pintu selagi belum dijemput masuk. So nampak ni macam pelik sikit, tuan-tuan, sebab kita dah biasa depan-depan pintu. Sudah jadi biasa. Kalau boleh lepas ni kita ingat, bila depan pintu ataupun depan pagar rumah orang ni, so kita berdirilah di tempat kanan ataupun kiri dengan tujuan supaya tidak nampak sesuatu yang tidak sepatutnya. Tapi kalau dah buat sunnah, tuan-tuan, nak kata terdampak juga, itu rezeki lah. Tapi sekali je, tuan-tuan, kena alih pandangan. Jangan tuan-tuan duduk pandang, sekali je Ustaz, saya pandang je. Saya pandang sampai ke sudah tak alih-alih pandangan. Itu masalah, tuan-tuan. Masalah apa? Disalah gunakan kaedah. Jadi kita sebut itulah kaedah sunnah. Jadi kita cuba amalkan, tuan-tuan. Baik, kita sambung pada sunnah yang 51. Meminta izin 3 kali sebelum masuk ke dalam rumah orang lain. Jadi ini, tuan-tuan, ini sebenarnya ayat Quran dulu. Saya cuma tambahkan. Dalam kitab disebutkan hadis. Cuma saya tambahkan dengan satu ayat Quran supaya kita nampak kepentingan. Jadi yang mana ni dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-27 dan 28. Yang bermaksud firman Allah Azza wa Jalla, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu selagi belum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Jadi saya fokus yang point saja. Yang lain semua dia hanya penerangan. Dan dalam ayat juga disebutkan jika dikatakan kembali, kan yang pada baris keberapa tu, jika dikatakan kepada kamu kembali sahaja, maka hendaklah kamu kembali. Ini kata Allah. Kerana apa? Itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih bagimu. Maknanya apa? Kita menghormati privasi. Itulah adab. Bila mana dikatakan tak boleh masuk, so dia ada sebab. Dan dia tak perlu hurai sebab apa. Mungkin ada kuarantin dalam rumah dia. Mungkin something lah yang tak kena. Mungkin adalah benda yang tak patut. Kan ada something tak kena, so dia sebut tak boleh masuk. So kita kena akur tanpa ada sebarang sangkaan buruk. Sebab itu hak dia, itu rumah dia, tuan-tuan. Jadi ini yang disebut dalam ayat Quran. Kalau kita tengok, tuan-tuan, apa yang ulama tafsirkan, seperti kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila hendak masuk ke dalam rumah orang lain, hendaklah meminta izin. Allah melarang kita masuk ke rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberikan salam. Mintalah izin, yakni dengan cara mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Sekiranya diizinkan, maka masuklah dengan mengucapkan salam. Sekiranya tidak, hendaklah dia pulang. Jadi, tuan-tuan, dalam ni kita nampak di sini ada 2 keadaan yang kita nak kena buat. Kita dah sebut tadi, kita berdiri ni di hadapan pintu, di belah kanan ataupun kiri. Okay, so itu kedudukan. Sebelum kita masuk, tuan-tuan, biasanya kita hanya akan ketuk pintu sambil memberikan salam. Ataupun kalau loceng, tekan loceng sambil berikan salam. Sepatutnya, tuan-tuan, kaedah yang tepat, kita berada depan pintu rumah orang, adalah kita meminta izin dulu. Dan bila jumpa dengan orang, baru berikan salam. Jadi ada beza, tuan-tuan. Kalau sambil kita ketuk pintu, sambil bagi salam. Jadi itu kita nak kena tanya, maknanya salam tu siapa yang akan jawab? Sebab salam, adab dia, kita kena jumpa orang. Kan? Jumpa dengan seseorang, baru kita berikan salam. Maknanya kita yakin, di situ ada orang, baru kita bagi salam. Bukan sekadar kita just menyeru salam macam tu. Kan, sebut salam, sebut sampai 3 kali, tak ada orang jawab, kita balik. Sebenarnya bukan salam yang 3 kali. Sebenarnya meminta izin tu yang sebanyak 3 kali. Jadi ada beza. Meminta izin dengan memberikan salam tu 2 perkara yang berbeza. Jadi apa makna minta izin, tuan-tuan? Minta izin ni ikut kepada keadaan. Yang mana kalau pada hari ini, kalau zaman kita lah, zaman asal macam dulu lebih kepada pintu kan. Jadi zaman sekarang ni sebab adanya kemudahan.
Kan, so kita ada kemudahan, maknanya ada loceng. Kan, jadi kita akan bunyikan loceng sebanyak 3 kali. Ataupun kalau kata masih lagi depan pintu, so ketuklah pintu tu sebanyak, maksimum sebanyak 3 kali. Itu adab dia. Dan nak ketuk tu tuan-tuan, ketuk tu lama sikit lah. Jangan ketuk 1, ketuk 2, ketuk 3. Tu kena ketuk kepala dia tuan-tuan. Sebab tak faham bahasa kan. Sebab apa? Ustaz ajar ketuk 3 kali. Saya ketuk 3 kali je lah. 1, 2, 3. Dia pergi ambil 3 kali tu, ngam-ngam 3 kali tuan-tuan. Memanglah sebut 3 kali. Maksudnya sekali itu ketukkan yang lama. Ketuk lama sikit. Kan, bagi orang dengar. Ketuk sekali 2 tu mana orang dengar. Jadi ketuk biar lama. Jadi sekali tu ketuk lama. Maknanya dia berterusan tanpa ada pemisah. Jadi bila dah berhenti dalam tempoh masa yang katalah 5 saat kita ketuk kan, ataupun 3 saat. So lepas tu dah berhenti baru dikira sekali. So ketuk lagi kali kedua. Ketuk kali kedua lama sikit. Kan, sambil kita nak panggil nama boleh. Kita panggil nama. Salam biar kita bertemu dengan orang baru kita berikan. Jadi kita kena ubah perkara ni. Sebab biasa dah ketuk pintu sampai kita bagi salam. Sampai kan kita kadang-kadang tak perasan, mungkin salam tu orang tak dengar pun. Jadi di situ menjadi kurang beradab. Sebab salam kita tahu hukum asalnya memberikan sunat, menjawabnya wajib. So bila kita berikan memang sunat, tapi tidak ada orang yang akan jawab. So di situ telah mengabaikan adab. Kita tidak memastikan ada orang yang boleh menjawab salam tersebut. Jadi sebab itu ketuk pintu, kalau perlu bersuara, tapi kita panggil nama. Kita menyeru nama dia, sebut nama, panggil orang. Itu tak apa. Jadi lepas jumpa baru kita bagi salam. Itu yang sepatut, yang mana kita ikut pada sunnah. Dan tuan-tuan disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari 2062 yang mana Nabi sebut yang kita minta izin sebanyak 3 kali tuan-tuan, tak diberikan keizinan, hendaklah kita pulang. Jadi ini berlaku pada zaman sahabat, yang mana sahabat minta izin nak masuk dalam satu majlis, tetapi tidak diberikan keizinan. Sebab apa? Tidak pun dijawab, tidak pun diberikan keizinan. So kena balik. Jadi sama tuan-tuan, kita pada hari ini nak masuk rumah orang, yang mana mungkin sama juga dalam bab majlis yang orang kata private kan, contoh macam kenduri kahwin. Jadi kalau tak diberikan jemputan, sedang tuan-tuan kita pergi masuk pula sesuka hati kan. Jadi itu namanya tak malu namanya. Jadi kalau nak masuk pun, kalau tak diberikan jemputan, kena maklum kepada tuan rumah, supaya yang kita makan semua tu halal tuan-tuan. Maknanya betul-betul telah diberikan keizinan. Jadi kalau tak dijemput, tak boleh pergi. Sepatutnya kalau nak pergi juga minta izin kat situ. Kena jumpa tuan rumah, kalau dia berikan keizinan baru masuk, baru kita makan tuan-tuan. Kalau tak boleh. Kerana apa? Itu dianggap sebagai mencuri, kerana tidak diberikan hak, tidak diberikan izin. Jadi kira mencurilah tuan-tuan. Walaupun nampak macam remeh kan, kita diam-diam pergi, bukan orang nampak pun. Bawa je sampul kosong, bagi sambil salam, betul kita makan, betul kita balun tuan-tuan. So nampak macam remeh, tapi hukumnya disebutkan sebagai haram. Kenapa? Sebab tak minta izin. Itu tanya kita kena pastikanlah, jangan sampai kita ambil bermudah-mudahan. Bagi kita lihat tuan-tuan, apa lagi dalam sunnah yang berikut pada sunnah yang ke-52, iaitu tetamu meminta izin tuan rumah sebelum pulang. Baik, kita lihat apakah dia punya hadis. Hadis ini disebutkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud apabila salah seorang di antara kamu mengunjungi saudaranya lalu diduduk dalam rumah, maka janganlah dia bangkit daripada tempat duduk sehingga dia meminta izin daripada tuan rumah. Maknanya apa? Dia tidak pulang selagi mana belum meminta izin. Jadi meminta izin ni tuan-tuan dengan memaklumkan dua perkara yang berbeza. Maklum ni dia sekadar bagi tahu. Tapi meminta izin dia menggunakan perkataan izinkan saya. Saya minta izin nak balik dululah, saya nak gerak. Jadi menjadi satu adab. Kita pergi rumah orang, sebelum kita balik tu, kita jumpalah tuan rumah ke wakil ke, kita bagi tahu dulu. Izinkan saya ataupun saya minta izin untuk pulang dulu. Jadi itu satu adab tuan-tuan. Dan minta izin ni kalau katalah tuan rumah tu kata, tak boleh duduk sini. Katalah dia pun mengada-ngada tuan-tuan kan. Jadi kita balik je lah, lantak kau lah, aku nak balik juga. Tapi biasanya adab, maknanya secara normal, secara kata muamalat kita, pergaulan kita,
Kita minta izin, maka orang akan berikan. Bahkan dia akan tambah lagi perkataan tuan-tuan. Kan? Kau nak balik ke? Baguslah tu, aku dah lama kau tunggu. Bilalah kau nak balik-balik ni, tak balik-balik lagi kan. Jadi lagi bagus tuan-tuan, kita bersakit hati juga tu. Jadi nak sebut kan, biasanya kita minta izin, orang akan bagi je. Tapi kalau katalah dia bermain-main dan nak bergurau sikit kan, so kita abaikan saja. Sebab dia hanya sunnah dan itu adalah adab. Kita adab, kita amalkan. So biasanya orang akan berikan, tak ada masalah tuan-tuan. Baik, so ini pada 52, kita masuk pada yang terakhir tuan-tuan. Sunnah berkenaan salam. Sunnah yang ke-53, iaitu tuan rumah berhak menjadi imam solat walaupun tetamu lebih banyak hafalan. Jadi agak berterabur sikitlah tuan-tuan. Saya bacakanlah dia punya hadis. Baik, hadis ni dia sebenarnya ada dua benda nak kena fokus. Pertama tentang memilih imam. Yang kedua tuan rumah ni lebih berhak menjadi imam solat walaupun tetamu tu alim. Baik, tuan, kita baca dulu hadis yang kita akan huraikan apa maksud dia. Baik, hadis ni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang lebih berhak menjadi imam kepada sesuatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Quran. Jika hafalan mereka sama, maka yang lebih berhak adalah yang lebih mengerti sunnah. Jika fahaman sunnah sama, maka yang lebih berhak adalah yang lebih dahulu ataupun lebih awal berhijrah. Jika hijrah juga sama, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih awal masuk Islam. Dan janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di sesebuah tempat yang khusus untuk tempoh masa yang lama, kerana kecuali diberikan keizinan oleh tuan rumah. Ini hadis sahih riwayat Muslim nombor 537. Betul. Jadi apakah dia punya intipati hadis ni? Tuan-tuan, ada dua tuan-tuan. Pertama sekali kita bincangkan dulu tentang kriteria kita memilih imam nak mendirikan solat. Baik, tuan-tuan, nak memilih imam mendirikan solat, walaupun kita dah pilih lah imam kat sini kan, tapi tak apalah, kita boleh amalkan untuk di tempat-tempat yang lain. Iaitu apa? Kita memilih imam ni, imam solat adalah dengan mengutamakan 4 kriteria yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini. Hadis riwayat Muslim 537. Apa 4 tu tuan-tuan? Pertama sekali, kita memilih imam adalah kita mengutamakan pada hafalan Quran. Hafalan Quran ni bukan bermaksud secara zahir, berapa ayat dihafal, berapa surah dihafal, berapa juzuk, tidak. Maksud dia adalah orang yang mempunyai kefasihan dalam membaca Quran. Jadi isyarat ni bagi orang yang fasih Quran adalah normalnya mereka akan banyak hafal Quran. Sebab mereka yang hafal Quran lah biasanya akan mempunyai kefasihan. Maknanya lancar tajwid. Bacaan dia menepati tajwid. Jadi dalam nak menjadi imam ni tuan-tuan, sebelum kita menilai kepada ilmu dia, sudah pastilah nak menjadi imam, dia tahulah asas solat, solat yang dia nak buat tu. Tahulah rukun, asas, semua dia kena tahu. Tapi lebih daripada tu, maknanya ilmu-ilmu yang lebihan, ilmu agama ni. Jadi jika dibandingkan ilmu agama dan juga bacaan Quran, bacaan tu lebih penting berbanding ilmu. Sebab itulah yang asas dalam solat, yang penuh dengan bacaan, rukun qauli kan. Jadi bila bacaan dia tak fasih, bacaan Quran dia tak betul, maka dia khawatiri kualiti dia menjadi imam. Sebab imam ni yang kita pilih ni adalah tempat yang khusus. Kat mana masjid ke surau, so kita kena jaga tuan-tuan dia punya pemilihan. Jadi pertama sekali, utamakanlah dia punya bacaan. Pastikan bacaan dia fasih. Sebab ada orang walaupun ilmu dia tinggi, tapi bacaan dia biasa-biasa tuan-tuan. Maknanya bacaan dia kurang fasih. Ini memang ada. Sebab ilmu tidak menjamin amalan seseorang, ilmu saja tidak menjamin bacaan seseorang. Jadi sebab itu pentingkan pada bacaan. Yang pertama tuan-tuan, katalah kita buat temu duga, kita adalah dah finalis kan, katalah ada 3 orang. Tiga-tiga ni tuan-tuan mempunyai bacaan yang sama. Jadi kita tengok dia punya hafazan sama-sama dah habis hafaz Quran, Al-Hafiz lah. Bukan nama dia Hafiz, itu saya tuan-tuan. Maknanya Al-Hafiz kan.
Katalah kita dalam dilema, kan? Kita nak pilih macam mana ni? Semua sama-sama bacaan, sama-sama merdu, sama-sama hafal Quran dah habis. So kita pergi kepada kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua ni apa? Kita melihat kepada fahaman sunnah. Fahaman sunnah ni adalah ilmu agama. Nak nilai macam mana tuan-tuan? Nilailah daripada sudut zaman sekarang, lihatlah daripada sudut sijil. Sebab apa? Sijil inilah yang memberikan satu jaminan. Bukanlah kata belajar untuk sijil, tidaklah. Untuk apa kata semata-mata nak dapat syahadah ke tidak. Tapi kita nak melihat dia punya jaminan, kan, garanti itu. Maka kita lihatlah kepada sijil. Kerana ada orang yang belajar yang mungkin dapat sijil, tapi keputusan dia cukup-cukup makan. Dan ada orang yang belajar dapat sijil juga, keputusan dia agak tinggi. So ada beza tuan, takkanlah orang dapat sijil tu semua sama, tidak. Ada beza. So dah pasti orang yang mempunyai keputusan yang lebih baik, maknanya lebih dia faham tentang agama berbanding keputusan yang biasa. Sebab itu kena penting ada syahadah tuan-tuan. Tidak cukup hanya bertalaqi saja, tidak cukup. Kena ada dia punya bukti. Kita ikutlah kepada kesesuaian. Tapi zaman sekarang ni secara normal adalah sijil. Sebab risau apa tuan-tuan? Dia kata bertalaqi tapi tak ada bukti. Jadi kita risau. Dia kata bertalaqi, memang dibuktikan dia seorang pelajar di satu tempat ma'had dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya cerita dalam, katalah contoh, dia mungkin tak hadir kelas. Dia mungkin banyak ponting. Dia mungkin bermain-main. Tak mustahil tuan-tuan. Jadi sebab itu syahadah tu penting. Sijil tu nak tengok adakah betul-betul dia belajar. Bukan kata nak mempertikai. Cuma nak dapatkan keyakinan. Kan, jaminan tuan-tuan. Sebab itu kita melihat kepada sijil, maka kita nilailah seseorang daripada sudut sijil itu untuk kita pilih jadi imam. Jadi tuan-tuan bandingkan, katalah daripada 3 tu. Katalah tuan-tuan, contoh 2 orang mempunyai, katalah contoh PhD dalam agama Islam lah. Seseorang lagi katalah dia hanya degree, hanya ijazah. So kita dah nampak dah. Okay, so antara 2 ni kita nak kena pilih. Sebab apa? Bacaan dia sama, tapi ilmu dia lebih tinggi berbanding dengan yang degree tuan-tuan. Ni contoh lah. So kita dah ada 2 orang setakat ni. Sekarang ni dua-dua ni pun sama juga. Dua-dua sama PhD, dua-dua sama apa, bidangnya sama. Katalah dua-dua bidang hadis contohnya kan. Dua-dua sama-sama kacak tuan-tuan. Tak ada kacak semua tak kira lah. Jadi dua-dua sama dia punya level kata apa, ilmu agama. So kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ni apa? Yang dahulu hijrah. Dahulu hijrah ni bermaksud siapa yang lebih awal dia menjaga kewajipan dalam Islam. Kita beri nilai macam mana? Nilai daripada sudut dia menjaga solat dia umur berapa. Sebab ada orang dia menjaga solat, dia lambat sikit. Contoh dia dah balik baru dia jaga solat. Contoh ada orang yang lebih lambat. Kan, maknanya dia berhijrah tu lambat. Dia berubah jadi lambat. Tapi ada orang yang Allah sayang dia, Allah jaga dia daripada kecil tuan-tuan. Yang Allah jaga daripada kecil. Sebab itu dia boleh membesar dalam kebaikan. So contoh kita katalah tadi 2 calon kan. Katalah tuan-tuan calon pertama ni dia mengakui dia menjaga solat seawal usia 12 tahun contoh. Dan calon kedua pula dia memang mengakui dan dibuktikan dia menjaga solat daripada umur 10 tahun. So yang 10 tahun ini lebih utama jadi imam. Seandainya daripada awal tadi sama, kan, hafalan sama, maknanya bacaan fasih sama-sama, ilmu agama pun sama-sama juga. So ambil yang lebih dahulu hijrah. Kerana apa? Kerana dialah yang lebih awal Allah menjaga dia dalam kebaikan. Bukanlah kata nak nak merendahkan apa, tidak. Kita nak ambil yang lebih baik sebab ini untuk masyarakat. Kan? So ini pemilihan ni untuk orang awam. So kena pilih betul-betul tuan-tuan, tak boleh kita ala kadar, tak boleh. Kan? Jadi ini adalah satu kaedah pemilihan ikut pada sunnah. Katalah tuan-tuan, katalah contoh dua-dua sama-sama hijrah. Kan? Dua-dua kata saya menjaga solat daripada umur 13 tahun contoh. So masih lagi sengit tuan-tuan. Pergi kepada kaedah yang keempat. Kalau sengit, masih sengit lah. Kaedah keempat ni adalah siapa dahulu yang masuk Islam. Katalah tuan-tuan kan, dua-dua orang Islam daripada lahir. Okey, betul. Tapi yang lebih berumur, itulah yang lebih lama Islam dia. Maksudnya lebih berpengalaman, lebih matang, mungkin lebih lebih ilmu pun tak mustahil, ilmu yang secara mungkin general knowledge dan sebagainya. Jadi yang lebih berusia itulah yang lebih layak dipilih jadi imam tuan-tuan. Jadi ini yang sepatutnya kita utamakan ikut turutan yang Nabi dah sebut dalam hadis. Sepatutnya.
Tapi mungkin menjadi kebiasaan pada hari ini, mungkin tempat lain. Kan dia terus memilih imam ikut kepada yang mana ramai orang suka. Kan maknanya kalau suka tu sebab yang tadi tak apa. Ni suka sebab apa? Dia handsome tuan-tuan. Habis lah macam tu. Kan suka sebab apa? Sebab tengok dia tinggi contoh. Suka sebab apa? Sebab dia peramah dengan orang. Tapi bacaan dia tunggal langgang. Contoh tuan-tuan. Jadi itu tak patut berlaku. Sebab itu pemilihan ni kena ikut pada kriteria. Jadi ini yang terbaik seperti mana yang Nabi telah sebutkan dalam hadis tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Kriteria kita memilih imam. Yang kedua, berkenaan dengan tetamu yang alim yang dijemput di sebuah majlis. Contoh di rumah kita buat majlis tuan-tuan. Maka yang lebih berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tuan rumah ni dia dianggap sebagai ketua. Sebagai ketua di tempat tersebut. So ketua ni lah yang kena menjadi imam secara asalnya yang terbaik. Tapi kalau katalah dia menyerahkan tugas itu kepada ustaz yang dijemput, contohlah kan buat majlis doa selamat. So dia minta ustaz tu suruh jadi imam kan di rumah buat majlis doa selamat. Jadi tuan-tuan, perkara ini boleh kita amal, tapi pastikan kita sebagai tuan rumah jangan pernah sekali-kali tuan-tuan jemput mengejut depan ramai. Sebab apa? Sebab perkara itu tidak disenangi, biasanya tak disenangi oleh orang. Sebab apa? Boleh jadi contohlah kita kata jemputlah seorang ustaz kan. Kita buat majlis di rumah. Kita jemput dia untuk dia pimpin bacaan Yasin, doa selamat. Kena pula tuan-tuan tiba-tiba masuk waktu zuhur, so dia jadi imam. Bagi tahu bila? Dah habis azan, dah iqamat baru sebut. Ustaz, sila ustaz jadi imam. Tak apalah kalau zuhur tak apa tuan-tuan. Selamat lagi baca perlahan. Contohlah waktu yang baca jahar, baca kuat. Waktu maghrib contoh, waktu isyak contoh. So ustaz tersebut dia mungkin tak bersedia tuan-tuan. Jadi perkara ini akan menyebabkan satu kurang keselesaan. InsyaAllah baik tuan-tuan. Kita bertidur insyaAllah. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأسمى مقام محمود الذي وعدت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالله رب محمد رسول الله Islam dina. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sambung sikit tuan-tuan, kita bincangkan untuk yang terakhir. Jadi berkenaan dengan tuan rumah yang berjemput seseorang tetamu yang alim, kita boleh kata mungkin ustaz lah kan, para ustaz yang mana dia hadir untuk sesebuah majlis, maka tetap asalnya tuan rumah itu yang berhak jadi imam kerana dia merupakan ketua lah yang berada di tempat tersebut. Jadi katalah tuan-tuan, ikut kepada kebiasaan kita, ikut kepada uruf kita lah, kita dah jemput ustaz tu, biasa dia akan pimpin semua. Tetapi pastikan sebelum kita menjemput, kita maklumkan siap-siap. Sebab kalau kita kata pimpin untuk katalah bacaan doa, bacaan Yasin dan doa selamat. So biasanya mungkin ustaz tu dah prepare, tapi ada setengah juga yang mungkin tak prepare. Jadi hanya bersedia untuk pimpinan tu saja. Dan mungkin dia tak boleh nak menjadi imam untuk solat. Kerana apa? Mungkin bacaan dia tak berapa fasih, terutamanya yang dah berumur. Jadi kalau kita tak tanya awal-awal, kita menjemput pula mengejut depan ramai. Kalau lepas yang qamat, terus kita kata ustaz naik. So, kalau waktu solat perlahan tak apa, solat secara sir tak apa. Tapi kalau solat bacaan ni kuat, so mungkin menyebabkan ustaz tersebut membaca dengan bacaan yang kurang fasih. Jadi bila berlaku begini, situasi yang kata agak tak berapa nak sesuai, so menyebabkan ustaz tu akan jatuh kredibiliti. Sebab tuan-tuan saya dah sebut tadi, tak semestinya orang tu berilmu mempunyai bacaan yang fasih. Dan sama juga sebaliknya, tak semestinya orang bacaan fasih bertaranu dia pakar dalam ilmu agama. Kan tak semestinya, sebab dalam bidang agama pun ada masing-masing punya pengkhususan.
Kita belajar agama tuan-tuan, even di peringkat ijazah pun ada pengkhususan. Kan syariah ke, Quran, sunnah ke. Itu baru ijazah, itu baru umum. Bila sampai lebih tinggi, lebih khusus tuan-tuan, lebih mendalam sesuatu bidang. So nak sebut dalam agama Islam pun dia ada dia punya bidang-bidang dia. Jadi mungkin ada para asatizah, mungkin tak ramai lah, tapi still ada yang mempunyai bacaan yang kurang fasih. So kalau kita jemput tiba-tiba menjadi imam, so dia kena pula bacaan dia memang tak fasih, tambah pula nervous tuan-tuan, jantung dubdap macam tu pula, bacaan dia pun menggeletar, bibir menggeletar, semua menggeletar tuan-tuan. So menyebabkan dia akan jatuh credibility dia, memalukan dia lah. So sebab itu kita kena pastikan adab dia, bagi tahu awal-awal. Kan, kalau katalah waktu tu terlupa pun, sepatutnya kita jadi imam, yang ketua jadi imam, maknanya tuan rumah jadi imam, sepatutnya. Kerana dia memang dah bersedia, dia tahu itu tempat dia. So itu dia punya tempat untuk jadi imam, sekiranya dia buat solat kat situ lah. Jadi kalau nak jemput ustaz, bagi tahu awal-awal. Paling kurang pun katalah ada azan, bagi tahu siap-siap. Ustaz tanya, bukan suruh arahkan tuan-tuan. Yang datang kata ustaz jadi imam kau jadi imam sekarang. Macam tu. Kan maknanya kita tanya ustaz boleh jadi imam. Kan kalau ustaz tu tak nak, dia tolak, maknanya dia ada hak. Sebab dia dijemput asal untuk pimpin bacaan Yasin. Doa selamat. So dia dah buat apa tugas dia. Yang kalau tiba-tiba tambah tugas, bukan minta izin, suruh arahkan pula. Lepas tu arah tuan-tuan, kata tak buat, tak dapat lah, sampul. Habis tuan-tuan, contoh lah. Ni bukan berlaku kat sini, contoh je saya cerita. Jadi nak kata ini benda yang kurang sesuai. Kerana tidak beradab, tidak menjaga adab kita dengan seseorang guru tuan-tuan. Walaupun guru tu katalah dah berusia ke muda dan sebagainya, tapi kita perlu menjaga adab dan juga cara kita bercakap tuan-tuan. Sebab itu pastikan kita sebagai tuan rumah, kitalah menjadi imam. Kalau kata nak jadi ustaz tu boleh, bagi tahu awal-awal. Jangan mengejut, sebab tak semua, mungkin tak ramai, tapi memang ada mereka yang tidak boleh secara mengejut. So dia akan menyebabkan rasa malu. So di situ kita telah mengabaikan sunnah, telah mengabaikan adab. Kita bermuamalat, kita bergaul ataupun kita berurusan dengan ustaz tuan-tuan. Tuan-tuan, wallahu taala alam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.